Saya masih lagi bersama dengan Prof Awang. Prof, mungkin boleh dikongsikan kalau lihat pada semangat yang dizahirkan oleh ahli-ahli parlimen ini, bagaimana Prof melihat perkara yang sama perlu dilakukan di peringkat kerajaan negeri dan juga tadi ada disebutkan dalam perbahasan dan juga pergulungan tentang adakah perlu parti-parti politik juga perlu mengikut sama untuk menggubal ataupun mengubah sedikit perlembagaan parti masing-masing mengikut ataupun mengikut jejak ataupun selaras dengan RU Anti Lompat Parti ini, Prof? Okey, apabila lebih 2/3 ahli parlimen menyokong penuh ataupun meluluskan RU dengan tukar parti ini bermakna sentimen rakyat, mandat rakyat cuba dipelihara walaupun apapun tindak tanduk mereka sebelum ini dianggap sebagai masih sah walaupun dari segi etika dan moral politiknya sebaliknya. Bermakna semua ahli parlimen hendak bergerak ke depan. Tutup buku lama, buka kepada buku baru. Namun dalam konteks parti-parti ataupun negeri-negeri lain di negara kita, saya kira sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Undang-Undang, saya kira mereka memberikan ruang untuk parti-parti dan khususnya kerajaan negeri membincangkan perkara itu dari pelbagai aspek yang menyeluruh. Kerana kerajaan persekutuan tidak mahu dianggap campur tangan dalam hal ehwal parti tertentu, hal ehwal kerajaan negeri. Biarlah mereka berfikir dalam tempoh masa tertentu sebelum mereka membuat keputusan. Memang pada asasnya rang undang-undang ini untuk larangan tukar parti ataupun lompat ini merupakan satu yang baik walaupun tadi saya kata bukanlah yang sempurna 100% terbaik, namun ia boleh dibaiki dari semasa ke semasa. Jadi apa yang ruang ataupun kelompangan yang ada ini, saya kira apabila mungkin ada hikmahnya apabila kerajaan negeri ada yang belum lagi mengubah undang-undang tersebut, saya kira mereka akan berdasarkan kekuatan dan kelompangan itu mereka boleh membaikinya di peringkat negeri. Jadi undang-undang berdasarkan kerajaan negeri dan persekutuan itu nampaknya akan menjadi lebih sahla. Tapi bagilah mereka ruang masa untuk libat urus di peringkat negeri ataupun di peringkat parti-parti supaya ini akan lebih membawa kepada landscape baru politik negara secara menyeluruh. Ia bukan saja melibatkan parlimen tapi juga melibatkan ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi bermakna ini akan mencipta lagi satu sejarah besar untuk negara untuk bersama-sama untuk memastikan mandat rakyat itu tidak dikhianati. Prof, asasnya kita melihat kepada jaminan kesebelaan politik dan akhirnya hujung jalan apabila kita bercakap tentang RU Anti Lompat Parti ini, kita bercakap terhadap jalan menuju pada PRU ke-15. Bagaimana Prof pandangan dan juga jangkaan Prof untuk melihat kepada PRU ke-15? Perlukah boleh dengan senang ataupun dengan mudahnya tiada gangguan bertukar-tukar parti selepas ini menjelang pada PRU 15 perlu diadakan dalam waktu terdekat ataupun apa kata tunggulah sehingga kepada penggal terakhir Julai 2023 lebih kurang dalam 2 minit akhir ni, Prof. Okey, apabila berlakunya kelulusan tersebut dan dijangka dapat diwatakan seawal bulan September ni, saya kira pilihan raya umum yang paling awal boleh kita jangka akan diadakan dijangka seawal November ini. Saya kira apabila ini berlaku, ini bermakna ia secara sendirinya menguji sejauh manakah undang-undang yang diluluskan itu dapat memberikan impak kepada parti-parti yang bertanding, wakil-wakil rakyat dan yang penting kepercayaan rakyat itu dipulihkan kembali. Jadi dengan ini memberi ruang untuk pengundi, tak kira pelbagai pengundi, pengundi muda, pengundi dewasa dan sebagainya, untuk memberikan keyakinan mereka untuk turun mengundi berbanding pada PRK ataupun pilihan negeri baru ini menunjukkan kemasyarakatan undi sebab mereka kurang yakin dengan institusi itu sendiri kerana kebimbangan berlaku lagi lompat parti dan seumpamanya. Jadi ini merupakan satu ujian besar yang kita boleh lihat dalam masa terdekat dan tak perlu tunggu lama untuk melihat keberkesannya. Keberkesan sejauh mana berkesannya undang-undang tersebut. Jadi ia perlu dilihat
dilaksanakan dalam konteks yang terdekat. Tapi yang penting saya kira ia pasti menjadi kestabilan politik, saya kira menjadi jauh lebih baik dengan apa yang berlaku selepas PRU 14. Jadi saya kira asas kepada kestabilan politik itu memberikan satu kekuatan kepada kestabilan kerajaan, namun pada masa yang sama aspek kejujuran ahli politik itu sendiri sangat penting sebab ahli politik, kelompok politik, mereka ada pelbagai saja idea untuk manipulasi dan sebagainya, tapi walaupun undang-undang itu menyekat, saya kira kejujuran ahli politik itu penting untuk memastikan mereka tidak mengkhianati mandat daripada rakyat. Jadi kita mahu kepercayaan daripada rakyat itu akan dapat dipulihkan selepas undang-undang ini diluluskan dan diwakilkan. Baik, terima kasih Profesor Awang Azman Awang Pawi, Prof daripada Pusat Demokrasi dan juga Pilihan Raya Universiti Malaya UMCDAL, yang mana berkongsi pandangan dan juga melihat kepada perkembangan semasa melihat kepada RU Anti Lompat Parti yang telah pun mendapat sokongan dan juga lulus disokong lebih pada 2/3 ahli Dewan Rakyat ataupun angka yang disebutkan sebentar tadi 209 ahli parlimen telah pun menyata sokongan untuk memberi laluan kepada RU Anti Lompat Parti ini dikuatkuasakan.